Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 13 Jun 2024. Kerajaan negeri menerusi Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi komited menyediakan infrastruktur digital di kawasan luar bandar bagi menyokong dan mempercepatkan penggunaan perkhidmatan kewangan digital. Setakat ini 300 lokasi telah dipasang dengan teknologi terminal aperture sangat kecil VSAT Starlink melalui Sabanet. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, Sabanet kini bekerjasama dengan Bank Negara, BNM serta bank-bank lain bagi menggalakkan akses kepada perkhidmatan kewangan di samping merapatkan jurang digital antara kawasan bandar dan luar bandar. Dalam masa sama, mempromosikan literasi kewangan, sejajar usaha kerajaan memperkasa digital ekonomi. Datuk Haji Ji menyatakan demikian ketika berucap merasmikan program Cashless Tuaran dan Pusat Perkhidmatan Pelanggan PPS Tuaran di Tuaran. Beliau turut memaklumkan sistem-sistem aplikasi kerajaan negeri akan dilengkapi dengan perkhidmatan penerimaan pembayaran dalam talian. Ke arah itu, satu portal penerimaan bayaran BayuPay akan dilancarkan dalam masa terdekat. Sebelum ini, pelbagai inisiatif telah diumumkan seperti penggunaan digital signature dan digital certificate untuk urusan rasmi kerajaan dan penghasilan sijil-sijil, lesen atau permit oleh agensi-agensi kerajaan negeri. Golongan dewasa berumur antara 30 hingga 40 tahun antara kumpulan paling ramai terjebak dengan kes kebangkrapan di Sabah. Kebanyakan golongan itu terlibat dengan pelbagai pinjaman sehingga tidak mampu membayar balik pinjaman. Pengarah Insolvensi Negeri Sabah, Muhammad Nazri Omran berkata, antara pinjaman itu termasuklah pinjaman perniagaan dan pinjaman peribadi. Seluruh negeri Sabah terdapat lebih kurang 12,000 kes kebangkrapan yang melibatkan 3 cawangan iaitu Kota Kinabalu, Tawau dan Sandakan. Bagi Kota Kinabalu sekitar 7,000 lebih kes telah didaftarkan bagi tahun sebelum ni sehinggalah tahun 2024. Muhammad Nazri berkata demikian kepada RTM selepas kunjungan hormat kepada pengarah penyiaran Sabah, Salma Hashim di Kota Kinabalu. Beliau menasihati orang ramai supaya merancang dan meneliti kemampuan sebelum membuat sebarang pinjaman sekaligus mengelak daripada terjerumus dengan masalah kebangkrapan. Universiti Malaysia Sabah UMS komited meningkatkan kaedah pengajaran, penyelidikan dan bakat selain meneroka peluang baharu ke arah kecemerlangan. Ini termasuk memberi fokus terhadap prinsip alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor berkata, kepatuhan terhadap amalan berteraskan ESG amat penting bagi menyokong keupayaan kelestarian seperti digariskan dalam Matlamat Pembangunan Lestari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Beliau berucap sempena majlis menandatangani surat hasrat LOI antara UMS dan DQS Certification Malaysia Sendirian Berhad di UMS Kota Kinabalu. UMS diwakili Dekan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Profesor Badia Dr. Muhammad Rahimi Abdul Karim, manakala DQS Certification Malaysia Sendirian Berhad diwakili pengarah urusannya Danny Ng Kim Yu. LOI itu antara lain bertujuan menjalin kerjasama strategik dengan pelbagai pihak sebagai inisiatif membudayakan amalan kelestarian terutama dalam tadbir urus UMS. Biometrics Show 2024 memberi pendedahan kepada graduan untuk mencuburi industri kreatif sebagai kejayaan masa depan. Ketua Pengarah Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara Amiruddin Ahmad berkata, industri kreatif mempunyai banyak cabang yang berpotensi diterokai untuk menjana pendapatan. Matlamat fakulti ini adalah untuk mengisi bidang pekerjaan di luar sana. Dan saya rasa objektif itu dapat dilihat di sini dan tentu sekali ia dapat diisi kerana bidang ekonomi kreatif ini sangat luas dan saya sebut tadi ekosistem tu sangat rantaiannya sangat banyak. Amiruddin berkata demikian selepas merasmikan Biometric Show 2024 di Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu.
Beliau berharap program tersebut diadakan lebih kerap sebagai inisiatif mengetengahkan sekaligus membangunkan seni visual di peringkat universiti. Bagi pelajar pula, program ini antara peluang mereka menonjolkan hasil karya seni dihasilkan. Dari segi karya saya menceritakan berkaitan budaya masyarakat Murut tentang nilai-nilai budaya yang terdapat dalam rumah panjang tradisi Murut. Saya expect untuk pameran Matrix ni untuk menarik minat dari supaya orang ramai untuk tidak memandang rendah tentang terhadap seni-seni lukisan. Untuk karya saya ni, saya mau tunjukkan yang orang yang tidak boleh melukis ataupun yang kurang boleh melukis juga boleh menghasilkan karya. Biometrics Show 2024 merupakan ekspresi kreativiti, nilai dan cerita di sebalik pengalaman pelajar tahun akhir Akademi Seni dan Teknologi Kreatif UMS. Sambutan Hari Lautan Sedunia diwujudkan sejak tahun 2009 bertumpu pentingnya hal mengawal selia. Ini kerana mengeksploitasi lautan melampau, kerosakan dan pembangunan fizikal dikenal pasti antara yang perlu diberi keutamaan. Justru yang menerima kesan langsung adalah nelayan kecil-kecilan. Ikuti tinjauan wartawan Muhammad Raid Rozlan mengenai nelayan sekitar daerah Putatan. Muhammad Iskandar Samsudin, nelayan muda ini berasal Putatan, daerah terkecil dan terpadat di Sabah dengan keluasan hanya 40 km persegi. Selalu kalau cuaca okey, kita akan keluar dalam pukul 3, 3.30 begitu. Tapi kalau cuaca tidak okey, kita akan keluar dalam pukul 12.30 malam dan bermalam di laut lah. Dan aktiviti memungkat ni bermula lebih kurang jam 4, 4.30 begitu. Kebiasaannya, Iskandar akan terus ke jeti Pasir Putih Putatan sekitar pukul 9 pagi untuk memasarkan hasil lautan beliau. Setakat ni ikan yang saya beli baru sebentar tadi memang terbaiklah. Kualiti memang terbaiklah. Memang fresh. Di sini fresh sebab dia baru naik daripada laut. Kadang-kadang ada yang tangkapan daripada yang semalam itu dia orang jual semalam. Kadang-kadang kita datang juga malam pergi sini, pergi cari. Sebab dia punya ikan, dia tidak masuk ais. Namun, ancaman utama nelayan di sini adalah berhadapan individu yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan aktiviti bom ikan di laut. Hasil laut sekitar Putatan ni agak berkurangan berbanding dahulu. Dulu nelayan dekat-dekat boleh dapat ikan hasil yang banyak, tapi sekarang ni terpaksa pergi jauh sikit lah untuk dapatkan hasil lah. Apabila akibat bom ikan ini dijalankan, ekosistem ikan semakin berkurangan dan terumbu karang boleh menjadi rosak dan proses untuk pemulihan dia mengambil masa 5 hingga 10 tahun. Jadi saya juga memohonlah kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab di mana agar penguatkuasaan itu diperketatkan. Justru atas kesedaran tersebut, usaha mewujudkan Jawatan Kuasa Keselamatan Laut penting bagi memantau aktiviti nelayan sekitar sekaligus membantras aktiviti bom ikan. Tukun tiruan juga akan dibina sekitar Putatan bagi membantu meningkatkan ekosistem serta menambah kepadatan sumber laut di sini. Semoga usaha kecil ini menjadi cerminan semangat yang besar betapa pentingnya menjaga marine. Muhammad Raid Rozlan, RTM. Persatuan Golf Sabah bakal menganjurkan kejohanan golf sempena sambutan hari jadi rasmi ke-71 yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin. Kejohanan dijangka diadakan di Ibu Negeri bermula 14 hingga 15 September depan. Presidennya Hon Naishan berkata kejohanan itu akan menghimpunkan peserta dari 16 kelab golf seluruh negeri Sabah dan Labuan. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin di Istana Sri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Johar menghadiri kejohanan itu selain melaporkan aktiviti persatuan yang sedang dan akan diadakan. Persatuan Golf Sabah ditubuhkan lebih 40 tahun lalu dan dianggotai kelab golf di Sabah dan Labuan.
Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.